لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama melaksanakan ketaatan padanya, berkumpul untuk kita sama-sama melaksanakan salat Jumaat berjamaah, dan sebelum itu sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini. Jadual pada hari ini sepatutnya Ustaz Nazmi Abdul Karim, kereta beliau rosak dekat Jalan Todota, dekat Todota. Maka untuk mengisi masa yang ada ini, insya-Allah kita sama-sama berbincang pada petang yang berbahagia ini. Dan saya akan petik satu hadis Nabi SAW untuk menjadi perkongsian kita pada petang ini. Sampai itu pada Jumaat yang mulia ini, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah Taala akan balas kepadanya dengan 10 kali ganda selawat, yakni kebaikan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang lain, orang yang paling layak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Lalu marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil-sambil kita mendengar sedikit daripada perkongsian ilmu ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara. Jika seseorang ini mendapati 3 perkara tersebut, dia pasti mendapati kemanisan iman. Dia akan dapat merasai manisnya iman, lazatnya beribadah pada Allah, dan dia rasa rajin untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Maknanya dalam diri kita ni, kalau kita ada rasa malas, kita rasa tak seronok aja sembahyang, kita rasa tak seronok nak buat ibadah, kita missing 3 perkara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dijadikan Allah dan Rasul lebih dia kasihi daripada yang lain. Dia kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada dia mengasihi sesuatu yang lain yang ada di atas muka Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak kasih kepada seseorang melainkan kerana Allah. Dia kasih kepada seseorang itu kerana Allah, bukan kerana sesuatu benda yang lain. Sebagaimana dia benci seseorang itu pun kerana Allah, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sesuatu benda yang lain. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, sebagaimana tak sukanya dia kalau dia dicampakkan ke dalam api.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini cerita kepada kita tentang satu perkara yang paling bernilai dalam hidup manusia. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar. Nikmat harta kecil, tuan-tuan. Nikmat harta itu sebenarnya kecil. Nikmat yang paling besar Allah Taala beri kepada manusia ialah iman dan Islam. Tidak mampu untuk dibayar dengan harga yang lain. Tuan-tuan, kalau kita mempunyai sepenuh dunia ini harta kita, tapi kalau Allah Ta'ala tak beri kepada kita iman, tiada nilai harta benda tersebut. Akhirat nanti manusia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka. Iman itu adalah nilai yang terbesar dalam hidup manusia. Justru iman itu perlu dipupuk dan dijaga. Bila kita baca ataupun kita mengaji akidah, dia ada satu tajuk, iman yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan berkurang. Possibility untuk menaik dan berkurang. Itulah iman manusia. Kata para ulama, iman ini dia boleh membesar, kadang-kadang dia boleh menjadi lebih besar daripada bukit Uhud. Dan ada ketikanya iman itu menipis, lebih nipis daripada kulit bawah. Bila masa dia boleh koyak. Itulah nilai iman manusia. Maka seorang manusia yang beriman, dia mesti jaga iman. Bagaimana untuk jaga iman? Seorang manusia itu dia mesti sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan iman yang sentiasa mantap ialah melalui ibadah, melalui amal, melalui mendekatkan diri kepada Allah, majlis ilmu dan sebagainya. Yang menyebabkan iman kita jadi kurang, menipis dan sebagainya ialah kadang-kadang dengan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang kita lakukan itu kita sedar ataupun tidak. Kadang-kadang kita rasa biasa perkara dosa yang kita lakukan. Sebab itu para ulama menyebut perkara pertama yang perlu ada dalam diri manusia ialah perkara pertama dalam agama ialah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ialah manusia itu kena kenal Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Nak kenal Allah Subhanahu wa taala ialah bukan seperti mana kita kenal manusia yang lain. Bukan kita kenal kawan-kawan kita, bukan seperti kita kenal orang yang kita kasih. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah melalui sifat-sifat dan nama. Kita kena kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bila dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Bila dia kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Siapa dia berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita ni tidak ada apa, tuan-tuan. Kita tidak ada apa kekuatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak berikan bantuan kepada manusia, manusia tidak boleh hidup. Hari ini kita minum air, setitik air pun kita tidak mampu untuk buat. Melainkan kita minum apa yang telah Allah Ta'ala sediakan air itu untuk kita. Sama ada air itu Allah Ta'ala turunkan daripada langit ataupun Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi. Kalau Allah Ta'ala tak turunkan air daripada langit, tak keluarkan air daripada bumi, kita akan mati kehausan. Pakaian yang kita pakai, sehelai benang pun kita tak akan mampu buat kalau Allah Ta'ala tak keluarkan pokok kapas yang akhir sekali manusia buat, dan manusia bina benang, dan akhir sekali dengan benang itu manusia boleh buat kain, dan dengan kain itu mampu untuk menutup tubuh badan manusia. Hari-hari kita makan nasi, tuan-tuan. Sebiji nasi pun kita tak mampu nak buat. Sebiji beras pun kita tak mampu nak buat. Kalau Allah takdir dia tidak tumbuhkan sebiji beras itu untuk kita akan mati kelaparan. Itulah Allah yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Walau sehebat mana manusia sekalipun, manusia itu pasti perlu kepada Allah. Ia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila setiap kali kita sembahyang, kita akan ikrar dengan surah Al-Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku sembah, hanya padamu aku minta tolong.
Bila mana manusia ini dia kenal Allah, sudah pasti dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dia kasih daripada yang lain. Itulah nilai yang pertama. Kalau manusia dapat merasakan perkara itu dalam dirinya, dia akan rasai kemanisan iman. Para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, para pejuang-pejuang Islam, salafus salih, mengapa mereka sanggup kadang-kadang menggadaikan jiwa mereka untuk Allah dan Rasulnya? Kerana mereka merasai nilai tersebut. Mereka merasai kemanisan iman. Kan? Kita baca sejarah para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajmain. Kan? Bulan Syawal dah lepas. Kan? Bulan Syawal ni kalau kita baca, kan, kita baca sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada berlaku satu peristiwa besar. Peristiwa Uhud berlaku dalam bulan Syawal. Lepas kita masuk bulan Zulkaidah. Kalau kita baca peperangan Uhud, peristiwa Uhud, kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada Allah dan Rasul mengatasi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ada sahabat Nabi menjadikan tubuh badannya benteng mempertahankan Nabi daripada tusukan panah-panah dan lembing yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik. Mereka lebih sayang Allah dan Rasul daripada diri mereka. Itu manifestasi dalam kehidupan. Maka mengapa mereka boleh jadi macam itu? Kerana mereka merasai kemanisan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nilai yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia kasih daripada yang lain. Hari ini yang menjadikan kita tak rasa benda itu sebab kita banyak sayang benda yang lain daripada Allah dan Rasul. Ya. Kita kadang-kadang lebih sayang isteri kita, anak-anak kita, harta benda kita, rumah kita mungkin besar, kereta kita mungkin besar. Kadang-kadang kita takut nak bertemu dengan Allah. Kadang-kadang, ya, semua orang takut sebenarnya. Tapi orang, bila Nabi SAW sebut satu hadis, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah, man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang tak suka nak berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala tak suka jumpa dengan dia. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka untuk bertemu dengan dia. Aisyah bila Nabi SAW sebut perkara ni, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, semua kita takut mati ya Rasulullah. Tuan-tuan takut mati ni, dan saya pun takut mati. Takut mati itu sebab takut tak cukup bekalan. Takut sebab tak cukup bekalan. Satu. Yang kedua, memang takut mati. Semua orang takut mati. Semua orang takut mati ya Rasulullah. Bagaimana? Apakah bila kita takut mati ni kita benci, tak suka jumpa dengan Allah? Lalu Nabi SAW menyebut, ialah orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil nyawanya, diperlihatkan kepadanya keindahan-keindahan syurga hasil daripada amal yang dilakukan masa hidupnya, maka dia sangat cinta untuk berjumpa dengan Allah pada waktu itu. Orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah ialah orang yang waktu hidupnya dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saat dia nak meninggal itu, dibayangkan kepadanya neraka dan digambarkan dan dinampakkan kepadanya azab. Lalu dia sangat benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala lagi benci untuk berjumpa. Itu salah satu daripada gambaran nak menunjukkan kepada kita bagaimana cinta dan kasih seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai yang pertama, tuan-tuan. Pasal dalam diri kita kecintaan kepada Allah dan Rasul. Cinta pada Allah dan Rasul itu akan lahir bila kita dapat merasai bagaimana besarnya jasa Allah dan jasa Rasulnya pada kita. Tuan-tuan, kita kena jadikan Rasul lebih kita cintai daripada yang lain. Nabi SAW sebut,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menjadikan aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dia kasih daripada walidihi, ibu bapanya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruh. Contoh, macam mana kita nak jadikan perasaan cinta kita kepada Rasul lebih daripada yang lain? Kita sayang pada ibu bapa kita. Kenapa? Kerana mereka mengandungkan kita, melahirkan kita hidup di atas muka bumi, memelihara kita, memberi makan dan minum sehingga kita besar dan kita menjadi seorang yang berjaya dan berguna pada hari. Ya, kita sangat menghargai mereka. Tapi apakah mungkin ibu bapa kita mampu menyelamatkan kita tatkala kita berada dalam kesusahan di hari akhirat? Apakah ibu bapa kita mungkin mampu untuk memberikan petunjuk kepada kita jalan dalam kehidupan ini, kalaulah petunjuk itu tak ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul yang mampu untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari akhirat. Ya, kita kasih pada ibu dan bapa, tapi kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti mengatasi kepada kasih kepada manusia yang ada seluruh. Kerana apa? Kerana Rasul menunjukkan jalan manusia kepada Allah di atas muka dunia, dan di hari akhirat menyelamatkan manusia daripada azab di hari akhirat. Orang yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapat kelebihan yang sangat besar yang pada waktu itu orang lain tidak akan mampu untuk memberikan bantuan padanya. Malaikat orang yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, tuan-tuan. Poin yang kedua ialah untuk dapat kemanisan iman, dia mesti kasih kepada manusia kerana Allah. Hari ini manusia berhubung antara satu sama lain. Seorang isteri sayang kepada suami, seorang suami sayang kepada isteri, ibu dan bapa sayang kepada anak-anak, anak-anak sayang kepada ibu bapa. Seorang kawan berkawan dengan kawan-kawan di atas muka dunia. Tidak mustahil, bahkan kata Nabi sallallahu, kata Allah Taala dalam Al-Quranul Karim, semuanya akan bermusuhan di hari akhirat, kecuali orang yang menjalinkan hubungan tersebut di atas dasar takwa. Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang di atas muka dunia, hari akhirat nanti sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang menjalinkan hubungannya atas dasar takwa. Tuan-tuan, kita kena berbetulkan. Kita sayang pada isteri kita kerana Allah. Kita sayang anak-anak kita kerana Allah. Kita sayang ibu bapa kita kerana Allah. Bahkan kita sayang pada harta benda kita pun kerana Allah. Biar kerana Allah. Kan? Biar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda yang lain, satu ketika, tuan-tuan, kalau kita hanya bersahabat kepada manusia semata-mata kerana dia ada pangkat, lalu kita taat pada dia kerana pangkatnya, hatta perkara yang salah pun kita taat juga, akhirat nanti kita akan, waktu dengan Allah, kita akan menyalahkan. Dan kalau boleh kita nak supaya Allah Ta'ala azab dia lebih daripada Allah Ta'ala azab, tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tak perkenankan permohonan. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ingatlah tatkala orang yang mengikut kepada seorang yang diikuti berlepas diri, seorang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikut. Wara'awul azab, tatkala mereka pada waktu itu sedang melihat azab Allah Ta'ala. Wataqatta'at bihimul asbab, waktu itu sebab-sebab untuk minta tolong waktu itu sudah tidak ada. Manusia berada di hadapan Allah. Tengok azab. Allah Ta'ala sedang membicarakan manusia. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna.
Mereka berkata depan Allah, ya Allah, kalau kami ada peluang hidup sekali lagi di atas muka dunia, kami tak akan ikut orang yang kami ikut ni. Kami akan berlepas diri dengan mereka. Tapi tak ada peluang lagi pada waktu itu. Ya, kita nak berkawan biar kerana Allah, bukan kerana benda lain. Biar kerana Islam, bukan kerana sesuatu kepentingan dunia ini yang hanya sementara, yang tidak akan memberikan apa-apa kebaikan kepada manusia kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sesuatu yang kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masuk biarlah kita kasih sayang kerana Allah, ukhuwah, dan kita menjadikan hubungan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sayang biar kerana Allah Taala. Kita kerja, seorang kita ada tanggungjawab masing-masing. Seorang ketua dengan anak buah dengan ketua. Sesuatu yang kita suruh tu biar selaras dengan Islam, selaras dengan kehendak Allah. Bila perkara itu adalah perkara yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang disuruh itu wajib taat. Tapi kalau benda itu berlanggar dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, langgar, maka pada waktu itu tidak wajib untuk mentaati. Tidak wajib. Bahkan kalau dia adalah perkara yang haram, kan, boleh menyebabkan manusia kufur dan ingkar pada Allah Ta'ala. Waktu itu dia kena mempertahankan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu ketetapan kepada kita, tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita perlu mendahulukan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai untuk mendapat kemanisan iman yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, benci untuk kembali kepada jahiliyah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya iman dan hidayah, sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke dalam neraka. Iman itu nilainya sangat besar. Kita kadang-kadang kita tidak sangat merasainya kerana kita mewarisi iman itu daripada keturunan. Berbanding kadang-kadang kita melihat kawan-kawan kita yang mendapat iman di pertengahan jalan, setengah jalannya berada dalam kegelapan kejahilan dan kekufuran. Kemudian mereka mendapat iman, Allah Ta'ala beri iman kepada mereka, lalu mereka sangat menghargai iman. Walaupun di pertengahan jalan menemui iman, bahkan kadang-kadang mereka jadi lebih hebat daripada kita yang sudah menerima iman daripada awal hidup. Kan? Kita tengok ramai, kan, orang yang baru masuk Islam, mereka boleh jadi kadang-kadang lebih hebat daripada orang yang telah lama masuk Islam. Mengapa? Kerana mereka menghargai. Tuan-tuan, kita yang letak nilai. Bila kita letak handphone ini bernilai, kita akan sanggup bayar walaupun dengan harga yang mahal. Kita yang meletakkan nilai. Kalaulah kita meletakkan iman itu nilainya rendah, kita akan meletakkan iman itu yang tak akhir. Perkara agama, perkara yang tak akhir, kerana kita yang meletakkan nilai. Tapi kalau kita meletakkan nilai agama itu nilai yang tinggi, kita akan mendahului agama berbanding dengan perkara yang lain. Manusia yang meletakkan nilai. Mengapa ada orang menilai agama itu tinggi? Sebab dia meletakkan nilai pada agama itu tinggi. Mengapa ada orang yang merasakan agama itu tidak ada apa-apa bagi hidupnya? Sebab dia meletakkan nilai agama itu rendah pada pandangan diri. Manusia itu yang meletakkan nilai. Justru tuan-tuan, kita kena letakkan nilai iman itu adalah nilai yang tinggi. Tidak ada gunanya manusia hidup di atas muka dunia ini kalau dia tidak ada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena meletakkan Allah dan Rasul adalah sesuatu yang lebih daripada perkara yang lain yang ada di atas muka dunia.
Jika perkara itu disebut oleh baginda Nabi SAW, kita kena jana dalam kehidupan kita. Kita jana dalam kehidupan kita seharian. Cinta pada Allah dan Rasul, cinta pada manusia dalam Allah dan Rasul, cinta kepada iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita jaga pupuk sama-sama. Sama-sama. Beliau akan melahirkan kita seorang yang menilai iman itu sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Kita rasa manisnya beribadat kepada Allah Ta'ala, lazatnya beriman, dan kita rasa apa itu nak sebut, kalau boleh kita tak dimatikan oleh Allah melainkan dalam keadaan kita beriman. Kalau perkara ini ada dalam diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita istiqamah, kita terus berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu tidak akan mati melainkan dalam keadaan kamu merupakan seorang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit lontaran untuk perbincangan dan muhasabah kita bersama tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, untuk kita sentiasa menjaga iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan lancarkan derma untuk pembinaan sekolah Ma'had Turas Islami dekat Jalan Kebun Kelang. Ma'had ini dipunyai oleh Ustaz Nazmi Abdul Karim, ada orang wakaf tanah, dan untuk bina bangunan di sana. Sekarang ni sekolah dah ada, cuma menumpang di bangunan, menyewa di bangunan. Dan insya-Allah ada sebidang tanah yang telah diwakafkan itu, insya-Allah akan dibina bangunan di sana, dan di sana akan beroperasinya Ma'had Turas Islami, insya-Allah. Mudah-mudahan ada saham kita tuan-tuan. Bila kita beli sedikit, kita tak mampu untuk bina satu bangunan, tapi kita bagi RM10 je. Kan? RM10 itu apa nilai sangat tuan-tuan. Tapi kalau semua orang bagi RM10, kumpul-kumpul dia akan jadi banyak. RM10 itu mungkin boleh beli satu batu bata, ya, ataupun beberapa biji batu bata. Batu-batu itu yang akan menggerak, membinakan sebuah bangunan, dan bangunan itu dibaca padanya nama Allah, dibaca padanya Al-Quran, disebut padanya zikrullah, maka selama itu kita akan mendapat saham. Kita tak mampu bagi satu bangunan, tapi kita bagi sikit je. Sikit je, kadang-kadang kita berkira, aku dah banyak sangat dah. Orang bagi apa? Tiap-tiap hari derma. Kan? Tiap-tiap hari derma. Kita tak ada buat satu bangunan. Bangunan sikit je. Kan? RM10. Jangan berkira dengan nilaian derma yang kita berikan. Teruskan memberikan derma itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menilai dia sebagai satu simpanan di sisi Allah. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina di atas muka bumi ini satu tempat untuk sujud pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bina padanya rumah dalam syurga. Kita bagi RM10, Allah Ta'ala nak buat rumah pada kita syurga besar, kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada beberapa permohonan solat hajat selepas solat Jumaat. Yang pertama daripada staf Haji Azizan Muhammad Noor, anak beliau Emir Zafran bin Azizan yang kemalangan dan akan menjalani pembedahan di STMC. Dan yang kedua, staf Muhammad Azif Zabidin Petko, isteri beliau Ruslindah Rusli juga akan menjalani pembedahan petang ini insya-Allah. Dan juga yang ketiga, sama-sama kita doakan untuk surau Al-Muslimin, surau kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi pengumuman surau kita yang terakhir adalah pada minggu hadapan insya-Allah. Solat Jumaat yang terakhir. Cuma kita mohon doa insya-Allah, sama-sama kita doa.
untuk surah kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu